wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, nampak semuanya dah segar-segar. Tadi semuanya fana belakang makan, ya. InsyaAllah kita tak sampai sejam, mungkin sejam lagi kita akan sampai ke Quarter Fest, ya. Quarter Fest adalah merupakan di antara kota lama yang berada di Maghribi ini, ya, yang dikatakan bahawa sesungguhnya yang mengasaskan dia adalah di zaman Idrisiyah, ya. Pada zaman Idrisiyah, kota Fes ini juga dikenali dengan kota para wali sebenarnya, kerana kebanyakan para awliya Allah Ta'ala yang besar-besar banyak belajar di kota Fes ini, ya. Mereka menimba ilmu, ya, daripada zaman ke zaman, ya, daripada zaman Abu Madian, ya, Al-Maghribi, sehinggalah kepada zaman Abu Salam Ibn Mashish, dan kemudian Abu Salam Ibn Mashish sampailah kepada Abu Hasan Ash-Shadhili, daripada Abu Hasan Ash-Shadhili sampai kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, ya, daripada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli sampailah kepada anak-anak muridnya yang seterusnya membawa tradisi tasawuf dan tarekat untuk dikembangkan di seluruh benua Afrika ini, khususnya di Afrika Utara. Jadi insyaAllah kita akan pergi ke Bandar Fes ini, ya, dan di sana kita akan melihat beberapa perkara yang mungkin pada kita sesuatu yang baik untuk kita telaah, eh. Sebenarnya kita punya maklumat ni semua ada dalam kita punya buku tu, buku panduan kita tu. Kalau kita nak baca, semua ada maklumat ada di sana, boleh kita tengok dan boleh kita tanya sebenarnya. Kalau kita tak faham, kita boleh tanya. Cuma nanti kita akan pergi ke Universiti Qarawiyyin, yang merupakan universiti yang tertua di dunia, yang wujud sebelum daripada Al-Azhar lagi. Jadi kalau kita baca tentang sejarah Universiti Qarawiyyin ini, dia merupakan satu universiti yang didirikan oleh Fatimah Al-Fidri, seorang wanita yang datang daripada Qarawiyyin. Qarawiyyin ini adalah daripada Algeria. Jadi kalau kita melihat bagaimana dia datang ke sini bersama keluarganya dan akhirnya mengembangkan akan tradisi keilmuan, sehingga beliau membuat masjid, dan masjid tempat dia jadikan tempat pengajian ilmu itu akhirnya dikembangkan lagi menjadi universiti, ya, sehingga kan ramai para alim ulama datang ke sini untuk menimba ilmu. Jadi itu di antara keistimewaan yang ada di Fes ini, ya. Dan di Fes ini juga ada Syekh Ahmad Tijani, maqam yang ada di situ, yang merupakan pendiri tarekat selain daripada Imam Abu Hasan Ash-Shadhili, ya. Jadi ini di antara para pendiri tarekat yang wujud di Maghribi ini, ya. Jadi memang Maghribi adalah merupakan tempat di mana ramainya ilmuwan-ilmuwan yang lahir untuk kemudiannya mengembangkan Islam itu di Afrika ini, khususnya di Afrika Utara, ya. Baik, sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini, di Maghribi terkenal dengan satu pepatah, ya, iaitu akidahnya Asy'ariyah, kemudian mazhabnya adalah Maliki, dan tarekat tasawufnya adalah daripada Imam Junaid Al-Baghdadi, ya.
Jadi ini sebenarnya merujuk kepada 3 asas dalam agama kita, 3 rukun, di mana rukun agama itu ada 3. Ya, pertama rukun Islam, yang keduanya rukun iman, dan yang ketiganya rukun ihsan. Ya, adapun yang dikatakan rukun Islam itu adalah kita melaksanakan 5 perkara yang kita faham dan kita tahu dan kita maklum, daripada syahadahnya, salatnya, puasa, zakat dan juga hajinya. Dan para ulama telah merumuskan satu ilmu yang khusus untuk mempelajari Islam ini dengan nama ilmu fiqh, ya. Dan kemudiannya untuk memahami rukun iman, di mana rukun iman ada 6 rukunnya, iaitu pertama kepercayaan kepada Allah, yang keduanya kepada para malaikat, yang ketiganya kitab, yang keempatnya Rasul, yang kelimanya adalah hari kiamat, dan yang keenamnya adalah qada dan qadar. Maka di situ para ulama telah merumuskan lagi satu ilmu, cabang ilmu yang kita namakan dengan ilmu tauhid, ya, ilmu tauhid. Jadi untuk faham Islam kita kena belajar ilmu fiqh, untuk faham iman kita kena belajar ilmu tauhid. Dan kemudiannya yang ketiga tentang ihsan. Rukun ihsan ini adalah merupakan rukun yang ketiga dalam agama, sebagaimana yang tercatat dalam hadis yang dikenali dengan hadis Jibril, ya, di mana Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, tentang iman dan juga tentang ihsan. Maka ihsan ini adalah sebagaimana dalam hadis tersebut dinyatakan, bila ditanya kepada Nabi SAW tentang ihsan, Nabi menjawab ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat dia. Jadi kalau kamu tidak melihat dia, ketahuilah Allah itu melihat kamu. Maka di sini para ulama telah mengkhususkan lagi satu bentuk ilmu yang dinamakan sebagai ilmu tasawuf, ya, tasawuf. Jadi apa yang menjadi pepatah oleh ahli-ahli Maghrib ini, iaitu yang mereka mengatakan akidahnya Asy'ari dan fiqahnya Imam Malik dan dasarnya adalah Tariqah Al-Junaidi Al-Baghdadi, ini sebenarnya merujuk kepada 3 rukun ataupun 3 asas dalam Islam ini, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Iaitu dia membahaskan tentang rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Dan pada kita di Nusantara kita kenali dengan nama ilmu Fardhu Ain. Jadi ilmu Fardhu Ain ini adalah merupakan satu ilmu yang wajib kita pelajari, ya, mesti kita pelajari, iaitu bermula daripada masalah taharahnya, masalah wudu'nya, masalah janabahnya, memahami masalah airnya, masalah najis, salatnya, terus kepada masalah-masalah berkaitan dengan puasa, zakat, haji. Maka disitulah kemudiannya selesai kita punya ilmu fiqh, ya. Dan di situ dikembangkan lagi bukan setakat ibadat, tetapi ada bab yang kita namakan sebagai muamalat, iaitu hal berkaitan dengan cara penghidupan kita, cara mencari penghidupan seperti berniaga, ya, bertani dan sebagainya. Dan kemudian dikembangkan lagi dalam hal-hal institusi kekeluargaan, dalam bab munakahat dan juga soal hukum hakam berkaitan dengan jinayat, ya. Jadi kalau kita lihat ilmu fiqh tu biasanya dibagikan oleh para ulama dengan 4 bahagian, iaitu ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat. Baik. Kemudian bila kita melihat kepada masalah tauhid, maka kita perlu mempelajari di antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab yang diturunkan, dan yang seterusnya rasul-rasul yang diutuskan. Seterusnya disebutkan tentang hari kiamat dan qada dan qadar, ya. Jadi ini yang kita namakan sebagai ilmu tauhid, ya, ilmu tauhid. Jadi perbahasan kita, contohnya kalau kita dekat Nusantara, dekat negara kita, kita nak belajar daripada nama Allah Ta'ala itu dengan la ilaha illallah. Terus kita diajar dengan mengenal sifatnya, dan sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat harus, sama ada bagi Allah kemudian bagi Rasul, ya. Itu penting untuk kita belajar, dan itu kita namakan sebagai Fardhu Ain dalam bidang tauhid. Dan begitu juga dalam bidang tasawuf, ya. Tasawuf adalah merupakan satu cabang ilmu yang di situ kita pelajari sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang terpuji.
Contoh seperti riak, unjuk, takabur, sombong, itu semua sifat-sifat yang terkeji. Lawannya adalah sifat-sifat terpuji, ada bersifat-sifat mahmudah, iaitulah seperti syukur, sabar, redha, ikhlas, dan seterusnya. Jadi ini 3 asas yang penting lah untuk kita mempelajari ianya sesuai dengan tuntutan fardu ain itu. Untuk kita pelajari asasnya, bila mana kita nak beragama dengan cara yang sempurna, maka mestilah kita ada ilmu untuk kita beramal dengan ini. Jadi ini berkaitan lah apa yang kita dapat faham, apa yang dijadikan sebagai pepatah ataupun sebagai asas kepada negara Maghribi ini, sebenarnya dia telah dibawa oleh para ulama sampailah ke Mekah dan Madinah dahulunya, sebab dulunya kita memang berpusat di Mekah dan Madinah, Imam Malik pun di Madinah, Imam Syafi'i pun belajar di Madinah. Jadi ini adalah merupakan asas yang kemudiannya dibawa ke negara kita di Malaysia itu. Sehingga hari ini kalau kita lihatkan dalam perlembagaan kita juga, dalam perlembagaan kita, bila kita katakan Islam itu sebagai agama resmi, jadi terasnya mesti akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fiqhnya adalah Syafi'i, dan mazhab tasawufnya adalah Al-Ghazali, Jadi Al-Ghazali dengan Junaidi itu tak jauh sebenarnya, cuma Al-Ghazali itu dipermudahkan lagi kaedahnya berbanding dengan Al-Junaidi. Jadi kalau kita lihat di sini ada perkaitan di antara bumi Maghribi ini dengan bumi kita di Nusantara ataupun bumi Masyrik, bumi di Janub Syarqi Asia lah, khususnya dekat Asia Tenggara sana. Jadi kalau kita tengok di sini sebenarnya adalah satu hubung kait, yang kalau kita dapat, bukan setakat kita datang ke Maghribi ni kita nak tahu dan nak tengok negara mereka, tapi sebenarnya kita tengok perkaitan yang ada di antara Maghribi dan negara kita. Apa persamaan dia? Persamaan dia bukan kat tojin, bukan dekat makan kus-kus tu, tak, tapi perkaitan kita, kalau kita tengok benda yang diatur untuk menjadi sebuah negara Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sama, di antara Maghribi dan juga Malaysia. Jadi kalau kita lihat itu di antara perkara dia lah, perkara yang kita nak dapat hubung kaitnya. Di samping-samping kita berjalan ni, kita nak tengok sudut kesamaan peramalan tu, apa yang ada di Maghribi dan apa yang ada di Malaysia. Dan sebenarnya apabila kita ini keluar daripada apa yang telah dikononkan dalam undang-undang kita, yang sebenarnya telah dijadikan sebagai enakmen sebenarnya, iaitu tauhidnya mesti tauhid daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah, fiqhnya mesti daripada Imam Syafi'i ataupun imam-imam yang lain pada pandangan-pandangan yang terpilih, sama ada mazhab Maliki, Hanafi ataupun Hambali, dan tasawufnya adalah tasawuf Al-Ghazali ataupun Junaidi. Sebenarnya ini adalah merupakan satu kesamaan, yang membentuk kepada kesatuan umat Islam. Baik, kenapa saya cakap macam ni? Sebab sebenarnya perpecahan umat Islam ini disebabkan ada 3 perkara, dan saya mengambil kalam yang disebutkan oleh Said Nursi, pada zaman Said Nursi, seorang ulama di zaman Mustafa Kamal Atatürk, sebelum atau selepas daripada jatuhnya Turki Osmaniyah pada tahun 1924, berkata pada zaman Said Nursi di dalam Khutbah Syamiyah dia kata sesungguhnya manusia, umat Islam ini akan terpecah. Maksudnya takkan jadi satu bangsa yang kuat, satu persatuan yang kuat, kalau ada 3 perkara. Kalau ada 3 perkara yang menyebabkan kelemahan Islam, umat Islam. Apakah 3 perkara ini? Yang pertama dikatakan, apabila umat Islam ini mempunyai sikap keakuan sehingga mewujudkan perpecahan. Jadi dikata pertama sekali, kita ni kalau ada perpecahan, kita takkan bersatu lah.
disebut dalam bahasa Turki dipanggil ayrılık. Ya. Pertama sekali diletak bersatu, di situ akan ada perpecahan. Maksud bersatu ni apa? Dari segi asasnya tu dah kena ada dia punya kesatuan, iaitu dari segi akidahnya. Dan kita nampak sebenarnya perpecahan berlaku ni sebab apa? Sebab berbeza dari segi akidah. Umat Islam pada hari ni pun dia tak bersatu sebab apa? Sebab masalah pandangan akidah juga lah. Kita tengok orang Iran, kita nampak Syiah kan. Orang Iran tengok kita, nampak musuh kita, Sunni. Kita tengok dekat Saudi, kita kata Wahabi. Wahabi pula tengok kita, dia kata kita ni ahli bid'ah, mubtadi' dan sebagainya. Jadi bila mana tidak ada kesatuan, maksudnya berpecah, itu adalah faktor pertama di mana kita akan lemah. Ya, kita akan lemah. Jadi pertama sekali tak bersatu. Okey. Yang kedua dia kata, kenapa umat Islam itu berpecah? Kerana kejahilan. Jahiliyah, kerana kejahilan. Jadi menurut saya, pada zaman Syed Nursi, dia katakan kita kena mulakan pendidikan ini di semua tempat. Tak kira lah di mana pun. Di rumah, di sekolah memang ada pendidikan lah, di masjid, hatta di jalan-jalan pun kita kena wujudkan pendidikan di mana orang boleh belajar. Tak kira lah, bukan dengan cara ceramah, tapi paling tidak dia tengok satu benda, dia akan dapat pelajaran. Jadi ini kata Syed Nursi dalam nak menceritakan tentang kesatuan umat Islam. Jadi dia kata disebabkan kejahilan, kita akan menjadi musuh kepada benda yang kita tak tahu. Dan kadang-kadang ada benda yang orang tahu kita tak tahu, tapi oleh kerana nak mempertahankan ketidaktahuan kita tu, sampai kita akhirnya memusuhi benda yang kita tidak tahu, dan akhirnya orang yang kita tak setuju itu menjadi musuh kita, dan kita akan rugi di situ. Jadi di sini yang kedua faktor yang menyebabkan kita berpecah adalah kerana kejahilan. Ya. Yang ketiganya adalah kefakiran. Jadi bila mana umat Islam miskin, umat Islam tidak mempunyai kekuatan ekonomi, mudah saja bangsa-bangsa lain datang ke negara umat Islam, menjajah mereka dengan ekonominya. Dan bila mana mereka itu dijajah dari ekonominya, mindanya juga akan terjajah, dan di situ akan terjajah juga budayanya, akan terjajah juga segala perkara yang menjadi sesuatu yang nak mendekatkan seseorang Muslim itu dengan agamanya. Jadi ini kata Syed Nursi akan menyebabkan umat Islam itu lemah, dan akhirnya tidak berdaya melawan budaya musuh yang datang menyerang mereka. Jadi ingat tiga perkara ini. Yang pertama perpecahan, dan yang keduanya kejahilan, dan yang ketiganya adalah kefakiran. Ya. Dan bila kita melihat hubung kait di antara Maghribi dan juga Malaysia, ya, sebenarnya kita dah ada asas yang kuat sebenarnya. Yang asas kita berdiri di atas satu akidah, ya, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Fiqahnya itu daripada 4 mazhab dan menerima ajaran tasawuf, yang kita katakan sebagai satu cabang daripada Islam ini, yang dikatakan rukun daripada agama itu. Maka dalam hal ini, untuk memastikan kesinambungan dan keberlangsungan agama di Malaysia khususnya, maka perlulah kita ini memastikan kita dan generasi kita ni memahami sesuatu yang benar, yang betul. Sebab kalau kita salah faham, kita takut generasi yang akan datang juga salah faham. Ni bukan kita cerita untuk kita je, tak, tapi kita cerita untuk akan datang. Sebab apa yang saya katakan di sini penting, ya, kerana kita berada di bahagian barat, ya. Kita berada di bahagian timur, ya, kita berada di bahagian timur. Maghribi berada di belahan barat yang paling barat lah, daripada kalangan negara-negara Islam. Jadi kalau kita lihat, bila mana sampai je masa untuk kita bersatu tu, nanti kita akan mudah bersatu, berbanding kalau kita punya pahaman-pahaman yang lain.
Maksud saya dalam hal ni, bila kita melihat kepada peristiwa-peristiwa akhir zaman yang kita dah tahu bahawa sesungguhnya kita ni berada di akhir zaman, tentu pastinya akan bersatu Islam, dunia Islam itu keseluruhannya. Jadi bila kita sampai kat sini, sampai dekat bumi Maghribi ni, sebenarnya kita tak rasa pelik, kita tak rasa asing. Sebab apa? Sebab amalan mereka tu sama macam amalan kita, cuma lain sikit je dari segi mazhab. Tak sama macam kita pergi ke tempat lain. Yang bila mana kita pergi ke tempat lain, bila nak pergi ziarah makam, contohnya kita akan rasa macam kita agak rasa macam nak bersembunyi-sembunyi lah, dia takut sikit ya, sebab mereka faham tu dengan faham Salafi, Wahabi dan sebagainya yang menolak ziarah makam itu contohnya. Tapi orang-orang Maghribi, bila kita tanya, macam biasa je, mereka pun ziarah makam juga. Bila kita tengok, mereka pun sembahyang macam kita juga kan. Dan i'tikad, yang paling penting i'tikad ni adalah i'tikad ahli sunnah jamaah juga, daripada sifat 20 juga ya, terkenal di sini dengan Imam Sanusi dia, akidah Imam Sanusi. Jadi di sinilah perlu kita lihat bahawa apabila sampai masanya nanti kita akan bersatu. Cuma sekarang ni masalah negara Islam ataupun penduduk Islam ni, masalahnya pemimpin saja. Sebenarnya kita tunggu satu pemimpin yang boleh menyatukan semua negara Islam ni, insya-Allah kita akan ada kekuatan. Cuma sebelum datang pemimpin itu, kita perlu menyiapkan diri kita, keluarga kita dengan asas yang tepat dan kokoh lah. Dan dalam hal ni, kalau kita tengok negara yang betul-betul meletakkan 3 asas yang saya sebutkan tadi, iaitu meletakkan akidah Asy'ariyah itu sebagai dia punya dasar dia, pengamalan mazhab sebagai pengamalan negara ataupun pengamalan Islam yang menjadi amalan umat Islam di negara tersebut, dan menerima tasawuf. Kalau kita tengok yang betul-betul dalam dunia Islam ni, hanya ada 3 negara je yang betul-betul meletakkan itu sebagai kanun mereka. Yang pertama Malaysia, yang keduanya adalah Turki, dan yang ketiganya adalah Maghribi. Adapun negara-negara yang lain tu, mereka tak meletakkan dia sebagai dasar. Hatta di Indonesia sekalipun, dia langsung tak ada agama rasmi pun, dia Pancasila kan. Tapi kalau di Malaysia, memang kita meletakkan benda sebagai satu asas yang cukup kuat lah. Dan kita ada negara yang memang mengikuti kita sentiasa dalam bidang agama ni, iaitu Brunei lah kan. Cuma Brunei dia negara yang kecil ya, dia tidak berapa menonjol dari segi perbahasan cabang dalam masalah yang kita sebutkan tadi ya. Tapi macam mana pun Brunei dia akan mengikut Malaysia lah, sebab sebenarnya dulu Malaysia, Singapura, Brunei dan juga selatan Thailand itu satu kawasan ya, satu negara, satu rumpun sebenarnya. Jadi ini satu perkara yang menarik kalau kita melihat ada keterkaitan di antara Maghribi dengan Malaysia ini di persaudaraan asas yang telah diletakkan oleh para ulama yang dahulunya ya, iaitu meletakkan akidahnya itu Ahlussunnah Jamaah, fiqahnya daripada 4 mazhab, dan tasawuf dia itu daripada tasawuf yang diterima bersama, sama ada daripada Junaid al-Baghdadi ataupun daripada Imam Al-Ghazali ya. Jadi sinilah sebenarnya kita dapat melihat kesamaan di antara negara Islam yang betul-betul pada kita akan bersatu pada satu ketika nanti, ketika sampainya pemimpin yang saya katakan tadi, untuk menyatukan semua balik negara Islam ini, untuk membawa kembali syariat Islam itu sebagaimana di zaman Nabi SAW. Jadi apa yang penting sekarang ni, kita perlu lihat diri kita, perlu muhasabah diri kita dengan ilmu dan amal. Apakah kita telah tegakkan 3 rukun agama ni pada diri kita, iaitu dari segi akidahnya, dari segi syariahnya, dan dari segi akhlaknya. Baik, ada orang cakap saya tak perlu belajar sebab saya bukan ustaz, saya bukan ustazah. Ini bukan cerita ustaz-ustazah, ini fardu ain ya. Bila kata fardu ain ni maksudnya apa? Maksudnya setiap orang, tak kira lah dia tu siapa, apabila dia dah sampai akhir dan balik, wajib dia belajar ya, wajib dia belajar. Tapi masalahnya hari ini kalau kita ambil benda sambil lewa, bayangkan macam mana generasi yang akan datang daripada kita itu akan ambil perkara itu sambil lewa juga ya. Anak-anak kita, cucu kita juga akan mungkin mereka itu tak kenal lagi apa yang kita namakan sebagai agama ya. Jadi kesatuan ini dapat kita lihat dengan kita membetulkan balik agama itu pada diri kita,
dengan memulakan diri kita itu mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu, dan dari situ nanti akan datang insya-Allah kesatuan di antara negara-negara Islam ini untuk bersatu di bawah satu pimpinan yang dengannya itu akan membawa syariat Islam itu kembali sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi itu yang dapat kita sampaikan, ya, untuk kita punya taklimat atau tazkirah kita pada petang ni sebelum kita sampaikan ke bandar Fes, ya. Jadi tengok balik kita punya fardu ain. Sebenarnya saya ada buat buku tentang checklist fardu ain ni, boleh nanti insya-Allah mungkin admin boleh bagi kat kita untuk kita cek satu-satu kita fardu ain, ya. Sementara kita dalam perjalanan ni mungkin ada benda yang kita nak tanya tentang hal fardu ain ni, kita boleh kongsi bersama, ya. Maksudnya kalau ada sesuatu benda yang menjadi masalah-masalah kita, tak kira lah sama dalam bidang tauhid, dalam bidang fiqh, dalam bidang tasawuf, ya, kita boleh kongsi-kongsikan untuk kita jadikan sebagai satu boleh kita katakan sebagai kursus secara cepatlah, crash course sementara dalam kembaru ni, ya. Supaya dalam pengembaraan kita ni bukan setakat kita dapat pengalaman, ya, dapat melihat negara orang, dapat melihat kecantikan alam, kita juga dapat ilmu pengetahuan untuk kita memperbaiki diri kita dan menyempurnakan ianya untuk menjadi seorang mukmin yang sejati, insya-Allah, ya. Jadi saya rasa itu je yang saya nak sampaikan, ya. Maksudnya keterkaitan kalimah yang biasa digunakan di sini tu, iaitu bila disebutkan Maghribi maka akidahnya Asy'ari, fiqhnya Maliki, dan tasawufnya adalah Junaid Al-Baghdadi, ya. Jadi ini mempunyai keterkaitan yang amat sangat, yang amat dekat dengan kita di Nusantara, khususnya di Malaysia. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kalau ada soalan, kita boleh bincang-bincangkan sementara sebelum kita sampai ke Bandar Fes yang saya rasa tak sampai setengah jam lagi. Allah Ta'ala a'lam. Bagi Mak Ilih dekat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz di atas maklumat tentang perkongsian berkaitan dengan perkembangan asas utama yang menjadi maknanya dalam negara, kesamaan di antara negara Maghribi dan juga Malaysia. Okay, jadi saya nak tanya Ustaz, adakah mana kalau kita faham dari segi di Malaysia, ulama-ulama yang membawa menyebarkan Islam itu daripada mereka belajar di Madinah, di Mekah, ya? Dia adakah ulama yang menyebarkan Islam di Maghribi ini, mereka juga maknanya daripada tempat yang samalah di Mekah, di Madinah? Kerana kalau punca tu sama, maknanya yang mereka terima daripada guru mereka di Mekah, Madinah, maka yang dibawanya adalah samalah, maknanya ajaran yang disampaikan. Maknanya seorang murid itu harusnya keluar untuk menyebarkan Islam itu ke negara di mana mereka datang belajar. Dan berkaitan dengan Turki, jadi saya juga ingin dapatkan maklumat juga berkenaan dengan Turki. Maknanya ulama-ulama ini yang belajar di tanah suci, yang kita boleh yang kita tak begitu mendalami berkenaan ulama mereka yang menyebarkan di Turki itu, sebab ada kesamaan antara tiga negara itu. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Baik, kalau kita melihat kepada perkembangan ilmu, memang asal pada kurun yang pertama itu memang bertumpu di Mekah dan Madinah, ya. Iaitu bila mana semua sahabat berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bila ada soalan dan ada perkara yang mereka hadapi, mereka akan tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam disambung oleh para khulafa Rasyidin, dan kemudiannya selepas daripada itu disambung pula oleh para a'immah, seumpama kalau kita lihatkan di zaman tabi'in, bermulalah di waktu itu Imam Malik, ya, yang berada di Madinah, ya, mengajar akan fiqh melalui kefahaman
hadis Nabi SAW yang dikumpulkan dalam sebuah kitab yang dinamakan sebagai Muwatta Imam Malik, yang mana beliau adalah di antara ulama yang menjadi asas kepada pembentukan fiqh Islam ini. Dan semua jajahan-jajahan Islam yang wujud di waktu itu, khususnya kalau kita lihatkan di tempat kita berada sekarang di Maghribi, di Afrika Utara ini, mereka dah pergi ke Mekah, dan kemudiannya pasti mereka akan menziarahi Madinah untuk menziarahi makam Nabi SAW. Dan biasanya mereka akan duduk dengan berapa lama kemudiannya untuk belajar dengan Imam Malik berkenaan dengan fiqh. Sebab tu Imam Malik sebenarnya kalau kita tengok, dia tak pernah keluar pun daripada Madinah, tetapi orang-orang daripada Mesir datang ke Madinah belajar fiqh Maliki, dan kemudian membawanya ke Mesir, dan daripada Mesir bawa ke Maghribi ini, di antaranya Ibn Qasim dan sebagainya. Jadi ini kalau kita lihat perkembangan mazhab, dan kita kena faham bahawa Imam Malik adalah guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Syafi'i dia belajar daripada Imam Malik, dan kemudian daripada Imam Malik lahirnya mazhab Syafi'i, daripada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga dia pergi ke Iraq, kemudiannya belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, yang di waktu itu Imam Abu Hanifah berada di Baghdad, dan dia mengembangkan fiqhnya di Baghdad di waktu zaman Abbasiyah, sama dengan Imam Malik. Cuma kata Imam Abu Hanifah, bila disebutkan seorang lelaki yang alim berkenaan dengan fiqh dan hadis, itulah Imam Malik. Itu pengiktirafan yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah juga adalah merupakan salah silah keguruan Imam Syafi'i, walaupun masyhur tak pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah, tetapi belajar daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga adalah merupakan murid kepada Imam Malik, yang kemudiannya meriwayatkan Muwatta dengan jalan dia, Lais bin Laif Al-Laifi, dan juga daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi di situ kita dapat lihat tiga orang imam ini ada kaitan, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dan kemudiannya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berguru pula dengan Imam Syafi'i di Baghdad. Jadi sebenarnya mereka ni semua ada kait mengait, ada kait mengait, sehingga kan akhirnya sebenarnya Imam Syafi'i itu murid kepada Imam Malik, dan juga murid kepada Muhammad Hasan Asy-Syaibani, yang Muhammad Hasan Asy-Syaibani itu adalah murid kepada Imam Abu Hanifah, yang Imam Abu Hanifah itu sahabat kepada Imam Malik. Dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berguru pula dengan Imam Syafi'i. Jadi inilah asal usul empat mazhab ni, yang kemudian dipelajari oleh semua umat Islam daripada Iraq, sampailah ke belahan Afrika Utara ni, iaitu daripada Tunisia, Algeria, dan juga Maghribi, Mauritania, Sudan, dan seterusnya sampai ke bawah, dengan empat apa kita namakan sebagai mazhab ini, ini sebenarnya adalah merupakan dia punya asas dia. Kemudian daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang belajar dengan Imam Syafi'i, belajar pula dengan Imam bin Hanbal tu Imam Al-Bukhari, yang menjadi syekh kepada para muhaddis yang lain seperti Imam Muslim dan Imam Tirmizi, yang merupakan murid kepada Imam Bukhari. Di situlah pecahnya lagi kepada enam ulama hadis yang menghasilkan 6 kitab hadis, iaitu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, yang semua itu sebenarnya ada kait mengait, bermula dari Imam Ahmad mengajar Imam Bukhari dan dipecahkan kepada 6 yang lain itu. Jadi kalau kita lihat, di situlah yang menjadi asas kepada keilmuan Islam ini, sehingga kan seluruh umat Islam daripada belahan timur dan belahan barat ini belajar daripada mereka dan menyebarkan pandangan mazhab yang mereka pegang, cuma di Nusantara kebanyakan kita atau ulama-ulama Nusantara ini, kita banyak menghantar guru-guru kita ataupun pelajar-pelajar kita di awal, kalau kita lihatkan pada kurun yang ke-17 ke-18 itu ke Mekah, seperti kalau kita tengok dalam sejarah Melayu, di antara guru-guru yang dihantar ke sana yang kemudian balik mengajar balik
perkara yang kita sebutkan tadi, iaitu akidah. Dalam bidang akidahnya itu Asy'ariyah, dalam bidang fiqhnya itu dengan 4 mazhab, dan dalam bidang tasawufnya itu sama ada Al-Ghazali atau Al-Junaidi. Di antaranya adalah Syekh Dawud Al-Fatani, ya. Syekh Dawud Al-Fatani yang semua sanad keilmuan tuas kita, tuas Nusantara ini akan bermuara dekat Syekh Dawud Al-Fatani, dan juga Syekh Samad Al-Falambani, dan juga Syekh Arsyad Al-Banjari, ya. Yang sebelum itu juga tasawuf telah dibawa pada kita oleh Tok Pulau Manis, ya, Syekh Abdul Malik, yang kalau kita lihatkan disitulah bermulanya turas bagi kita di Nusantara itu. Dan untuk abad yang kebelakang ini, pada abad yang ke-19 dan juga ke-20, lahir pula Syekh Ahmad Al-Fatani yang menyusun para ulama, di antaranya Tok Kenali, ya, Tok Pulau, Tok Palu dan sebagainya itu di bawah tarbiyahnya Syekh Ahmad Al-Fatani. Jadi manhaj yang dibawa oleh mereka ni tak lari daripada apa yang dibawa oleh ulama-ulama di zaman sebelumnya, dengan berteraskan 3 perkara ni. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita bawa selama 3 perkara ni, tauhid, fiqh, tasawuf ni, Asy'ariyah dalam Ahlussunnah wal Jamaah ni, selain daripada mazhab yang 4, selain daripada tasawuf yang kita pegang sama ada Al-Ghazali atau Al-Junaidi ni, dia akan berlaku perpecahan, ya, dia akan berlaku perpecahan. Dan musuh dia akan masuk kepada kita melalui faham-faham yang lain daripada faham yang kita sebutkan tadi. Dan disitulah yang sebenarnya akan mula berlaku perpecahan. Dan disitulah akan mula berlakunya perselisihan, dan sampai ke peringkat bukan setakat berselisih pendapat, tapi sampai ke peringkat boleh bunuh-membunuh, ya. Dan ini dah berlaku pun, bukan kata tak berlaku pun, kan. Baru-baru kita lihat macam mana di Syria orang boleh bunuh Syekh Ramadan Al-Buti yang membawa asas 3 ni. Dia mesti bawa 3 perkara ni. Beliau dibom ketika sedang mengajar kitab di Syria, di salah satu masjid di Dimashq, sehingga kan waktu itu dia terkorban dan juga cucunya juga terkorban, ya. Orang boleh bunuh macam tu. Jadi di sinilah sebenarnya asas kita kena bawa kembali, dan jangan lari daripada 3 asas ni, yang mana kalau kita lari daripada 3 asas ni, kita akan berpecah dan kita akan mencari ada saja salah pada orang-orang sahabat kita yang lain yang mengamalkan agama ini melalui asas ahli sunnah wal jamaah, ya. Jadi sebab tu dikatakan alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyid al-mahdiyyin, hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah para sahabat yang rasyidin, yang mereka itu tunjuk, dan juga mereka yang bijaksana ini. Dan ingat satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan sataftariqu ummati ala salasi wa sab'ina firqatan, terpecah umatku itu kepada 73 buah golongan. 72 itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum finnar, illa firqatul wahidah. 72 itu masuk neraka semuanya, melainkan satu saja jalan, iaitu jalan yang disebutkan Nabi SAW bila ditanya oleh para sahabat, malhum ya Rasulullah, maka Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ala ashabi, yang ketika mana aku berada pada jalannya dan juga para sahabatku yang berada pada jalan itu. Jadi ijma' para ulama sepakat mengatakan itulah yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan daripada hadis-hadis yang lain yang juga dikatakan bila mana berlakunya ikhtilaf di antara umatku, kata Nabi SAW, maka hendaklah kamu itu bersama dengan sawadul azam, iaitu golongan orang yang paling banyak, yang majoriti berpegang dengan Islam. Dan pada hari ini yang berpegang Islam itu adalah Islam yang difahami dengan secara Ahlus Sunnah Jamaah, iaitu daripada 3 perkara yang kita sebutkan tadi. Akidahnya Asy'ariyah, fiqhnya mesti daripada mazhab yang keempat. Yang 4 itu sama ada Maliki, Hanafi, Syafi'i ataupun Hambali, dan tasawufnya mesti daripada Imam Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Al-Ghazali, ya. Jadi ini perkara yang penting untuk kita fahami, untuk kita menyatukan kembali segala perkara yang kita katakan pecah-pecah tadi, ya, yang akan menyebabkan berlakunya permusuhan di antara umat Islam, khususnya di negara kita. Allah Ta'ala ada. Sini ada satu soalan yang dihantar dalam grup WhatsApp kita. Ustaz, dipahamkan ada ulama Maghribi yang dimakamkan di Pulau Jakarta yang dikatakan sebagai Syekh Maghribi, dan ada seorang wali Songo yang datang dari Maghribi.
So soalan dia, apakah keistimewaan utama yang ada pada ulama Maghribi ini ketika itu sehingga jauh di barat ini ditugaskan untuk berdakwah di tanah Melayu ini? Sekian. Baik, sebagai kita maklum bahawa Wali Songo ni dia ada beberapa tahapan, dan memang betul di antara yang dihantar itu di peringkat awal adalah Syekh Al-Maghribi. Maulana Al-Maghribi ini berasal dari Maghrib, dan kita tahu Maghribi ini memang terkenal dengan akidahnya, akidahnya dan juga tasawufnya. Jadi biasanya ulama-ulama yang dihantar ke sini adalah orang yang cukup mahir dengan dua perkara ini, sehingga mahirnya mereka itu, beramalnya mereka dengan dua perkara ini menzahirkan pada mereka itu karamah. Jadi kita faham bahawa di zaman Wali Songo, di waktu masih lagi Pulau Jawa itu didiami ataupun dipegang oleh orang beragama Hindu, di waktu itu Sultan Muhammad Jalabi yang merupakan tok kepada Sultan Muhammad Al-Fatih telah merancang satu gerakan untuk menghantar para ulama daripada jajahan Osmaniyah ni untuk pergi ke tanah Jawa itu untuk mengislamkan tanah Jawa. Sehinggalah di waktu itu gerakan itu, operasi itu dikenali dengan nama Gerakan Wali Songo ataupun Wali Sembilan, Dan sebagaimana kita ditanya tadi, apakah keistimewaan ulama-ulama Maghribi ini sehingga kan ada di kalangan mereka yang meninggal dunia di tempat kita di Nusantara, sama ada di Malaysia, Indonesia dan sebagainya? Jawapannya tak lain dan tak bukan adalah untuk membawa ketiga perkara yang saya sebutkan tadi, untuk menyempurnakan rukun agama ni. Sebab memang terkenal di Maghribi ini dan juga di Afrika Utara ni, kita punya kefahaman tauhid kita berasaskan daripada tauhid yang digagaskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, yang telah dirumuskan oleh Imam As-Sanusi, Imam As-Sanusi At-Tilimsani, yang dia itu membawa kepada kefahaman sifat 20 yang kita faham tu, sehingga akhirnya kita beriktikad, berfahaman dengan i'tikad Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan kemudian bertasawuf sebagaimana tasawuf yang ada di sini seperti tasawuf ataupun tarekat Syazaliyah, tarekat Ahmadiyah, Tijaniyah, dan sebagainya, tarekat-tarekat yang lain kita terima sebagaimana Syabandiyah, Qadariyah dan sebagainya, yang menyebabkan di situ suburnya agama itu di kalangan umat Islam di Nusantara. Jadi tak lain dalam bukan perjuangannya adalah untuk menegakkan Islam melalui jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bacalah sejarah Wali Songo, bacalah sejarah ulama-ulama yang datang daripada luar untuk menyebabkan Islam di peringkat awal. Semuanya mereka itu memperjuangkan tiga perkara yang kita sebutkan tadi: tauhid, fiqh, tasawuf. Wallahu ta'ala. Tadi ya. Ada siapa nak tanya lagi? Ada, boleh tanya ni. Apa? Ayo. Okey, kalau ada soalan nanti boleh hantar dalam WhatsApp bagi Haji Pat untuk jawab, untuk kumpulkan soalan. Nanti insya-Allah kita akan jawab daripada masa ke semasa. Kita telah sampai di Bandar Fes, jadi saya serahkan kepada Ustaz Irfan untuk memberikan sedikit taklimat. Persilakan.